Majlis turut merakamkan ucapan penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu atas kesudian hadir pada hari ini. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri, Ministerial Forum yang diadakan pada hari ini merupakan sebuah inisiatif Intan dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Forum sebentar tadi telah membawakan barisan ahli panel dan moderator yang berkredibiliti tinggi untuk mewacanakan isu-isu berkaitan keterjaminan makanan dalam rangka menuju Malaysia Madani. Hadirin yang dihormati, marilah sama-sama kita mendengar ucap tama yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Dengan penuh takzimnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari pengacara majlis, Yang Bersah Dr. Anis bin Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yang berbahagia Datuk Badrul Hisham bin Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang berbahagia Datuk Dr. Alauddin Sidal, Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara, yang berbahagia Tan Sri Dr. Ismail bin Bakar, mantan Ketua Setiausaha Negara dan mantan KSU Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, merangkap pengerusi Kulim Berhad, barisan panel dan pemudah cara forum ini, pegawai-pegawai kanan kerajaan dan hadirin yang dihormati sekalian. Roy Syamno saya baru depan hari inilah. Sebelum ni kita tengok di layar TV. Saya memohon maaf kerana patutnya kita berucap awal tadi kerana Perdana Menteri melancarkan hari ini ekonomi madani memperkasa rakyat. Saya cuba nak escape program itu. Perdana Menteri kata tak boleh. Sebab antara ucapan Perdana Menteri tadi ditekankan soal security makanan. Maka Menteri kena ada depan lah. Maka dilewatkan giliran saya. Alhamdulillah, saya dapat mendengar semua pandangan-pandangan tadi. Pandangan-pandangan itu juga didengar oleh para pegawai semua tadi, pemilik industri, dan cuba kita ambil isi kandungannya untuk kita laksanakan. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada pihak penganjur, Institut Tadbiran Awam Intan dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kerana menjayakan program pada hari ini, Ministerial Forum. Penganjuran forum ini adalah merupakan platform untuk membincangkan isu, cabaran, hala tuju, dasar serta strategi pelaksanaan program security makanan negara secara berkesan. Kita tahu soal security makanan ini masalah serius, yang amat serius. India baru mengumumkan mereka akan mengurangkan ekspor beras. Vietnam pun begitu juga. Kita beras tempatan baru di sekitar 65%. Bayangkan kalau mereka hentikan ekspor mereka secara mengejut, apa nak jadi kepada kita? Sebab itulah, dalam hal ini saya, banyak pegawai-pegawai dan sebanyak kita cuba sekarang ini cara yang kita nak recover. Kalau tak boleh sepenuhnya pun, kita cuba misalnya nak membanyakkan hasil padi. Sebab itulah kita cuba bawa sekarang ini tanaman ala Skincan, dibawa ke negeri Kedah, dibawa ke Terengganu, dibawa ke Pahang, supaya dapat menghasilkan yield yang lebih tinggi dalam masa yang singkat ini. Ikhtiar jangka panjang yang kita sebut tadi, iaitu sistem pengairan di Mada, dimulakan di Mada dengan 3 bilion ringgit. Saya tahu kita minta 3 bilion ringgit itu satu angka yang cukup tinggi dalam suasana ekonomi sekarang.
Saya beritahu kepada Menteri Keuangan ini penting. Kalau Menteri Keuangan tak setuju, saya akan mengadu kepada Perdana Menteri. Akhirnya Perdana Menteri pun bersetuju mengarahkan Menteri Keuangan untuk mencari sumber supaya sistem pengayaran itu dapat diadakan, supaya kita dapat peringkat awal ini 5 kali 2 tahun, supaya kita dapat menambahkan input pada masa hadapan. Tema yang dijangka pada hari ini, keterjaminan makanan menuju Malaysia Madani. Itu tema yang cukup baik dan penglibatan semua pihak. Saya pernah berada di Universiti Pertanian Thailand. Duduk di situ berbincang dengan para profesor dan pensyarah di situ. Dalam masa saya bersembang itu, 2-3 kali rombongan para petani datang. 2 buah bas datang. Apa yang ditaklimatkan kepada petani itu? Iaitu mesin baru yang ditemui untuk menggoreng bendi, supaya ia tidak dibuang bila berlebihan dan boleh dipasarkan. Termasuklah di airport kita boleh lihat bendi goreng. Lepas satu rombongan balik, masuk bas yang lain, Persatuan Padang yang lain pula. Erti universiti di sana, dia memasyarakatkan universiti itu. Kita tahu kajian-kajian yang dibuat oleh para profesor kita, intelektual kita, digunakan di dunia lain. Tapi untuk memasyarakatkan intelektual itu kepada realiti itu, kita perlu pertingkatkan. Supaya hasil yang diselidik oleh misalnya pihak universiti dan sebagainya, cepat dipindahkan kepada orang yang akan melaksanakan. Kita boleh bersyarah macam-macam, tapi yang nak melaksanakan ialah orang yang mengerjakan itu. Hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah hal pertanian ini menjadi tumpuan semua pihak sekarang ini. Saya pun memang berasa cemburu dan amat jealous. Kita melawat negara lain, kita lihat kemajuan teknologi mereka, pertanian mereka, IoT ke IT ke, robot ke, mereka jauh ke hadapan. Kita balik, kita cerita di sini hal kemajuan negara orang. Bila kita nak sampai ke peringkat itu? Saya juga melihat di antara negara yang berjaya, rakyat yang berjaya, di antaranya negara yang kena sanction. Contohnya Cuba. Dia disanction sejak tahun 60-an. Tapi di antara negara termaju dalam bidang perubatan. China, negara yang disanction selepas revolusi tahun 49 yang dibawa oleh Mao Zedong. Tapi dikerahkan rakyatnya belajar. Sehingga semua teknologi Amerika itu dapat kepada mereka. Bahkan sekarang China kalau mereka nak buat, mereka boleh sanction orang lain. Karena mereka ada inovasi yang kuat daripada pemimpin sampai ke bawah untuk buat perubahan. Dan mereka berjaya sekarang ini. Iran yang disanction sejak tahun 80. Timbalan Menteri Pertaniannya datang ke pejabat minggu lepas. Memberitahu bahawa hasil pertanian mereka sejak disanction tahun 40 hingga sekarang sudah 5 kali ganda meningkat. Artinya mereka kena buat sendiri apa barang pun. Kerana mereka tidak mengharapkan orang lain untuk membantu mereka. Kita hadirin sekalian, sekarang ini misalnya beras, kalau di stop ekspor di 2 negara itu, seperti kita kena sanction, kita kena fikir daripada sekarang macam mana nak mengatasi hal kekurangan beras itu secara serius daripada Perdana Menteri, Menteri sampai kepada pegawai dan rakyat jelata. Sebab perkara ini perkara serius yang disebut tadi, soal perubahan cuaca dan sebagainya, bukan perkara main-main. Kita sebut sekarang ini musim panas di Eropah selalunya terbakar. Di negara Arab pula turun salji. Tak pelik kita mungkin di Kedah pula akan turun salji tak lama lagi. Oleh itu kita lihat dalam semuanya ini, program-program ini kita perlu pertingkatkan. Memanglah kita boleh berbangga di sudut angka. Malaysia berada di tangga ke-41 dari 113 negara. Tahun 2022.
Berdasarkan ranking, Malaysia berada di kedudukan ke-8 dalam kalangan negara Asia Pasifik. Manakala dalam kalangan negara Asia Tenggara, Malaysia berada di tangga kedua selepas Singapura. Pelik Singapura bendang tak ada, tempat belayam tak ada, nak cari ikan pun kita tahulah ada nelayannya pun tak ramai. Tapi food security dia nombor 1. Di sini kita kena lihat di mana yang perlu kita pertingkatkan keupayaan kita. Kita boleh berupaya. Sebab itulah misalnya soal data. Daripada awal bulan pertama saya jadi Menteri Keterjaminan Makanan ini, saya tanya soal data. Kemudian 2-3 bulan yang lepas, KSU menjawab, data kita mungkin akan siap 7 tahun lagi. Saya pergi melawat Inner Mongolia dalam negeri China, seperti disebut tadi oleh Profesor. Saya tanya mereka, lembu ada berapa ekor? Dia jawab dengan pantas, lembu ada 10 juta ekor. Bulan ni new baby berapa akan lahir? Dia kata 17,000 lebih kurang. Mereka ada satu bilik macam bilik gerakan angkasa lepas untuk mengawal data-data yang ada di Inner Mongolia itu. Kita soal data ini barangkali data tahun 2005 dulu. Sebab itulah kita ada intelektual, kita ada pengkalan data, kita ada mereka yang menganalisa hal data, tetapi di sudut praktikalnya kita masih jauh ketinggalan kerana pengembelingan tenaga daripada universiti sampai ke kementerian itu belum lagi dapat disatukan dengan hebat. Kita akui kekurangan, kita akui kelemahan, bukan untuk berundur, tapi kita bersemangat untuk terus maju ke hadapan. Agenda keterjaminan makanan negara memerlukan penglibatan semua pihak dalam membuat perancangan. Semua pihak. Masalah kita hadapi sekarang ialah masalah birokrasi. Seorang yang nak buka, kami orang Kedah panggil lau ayam, tempat nak ternak ayam itu, kadang-kadang mengambil masa 4-5 tahun untuk mendapat kelulusan. Lulus kementerian ini, dia ada JKR. Lulus ini, kemudian datang pula nak mesyuarat bomba, ada pula lambat kerana pengurusinya atau ketuanya pergi Mekah, pergi umrah. Tunggu lagi. Kemudian bahagian Pak Eran pula, akhirnya orang yang nak buka ternak ayam tadi give up. Dan masalah give upnya bukan mereka give up, mereka pergi ke Thailand. Karena di sana mereka nak buat sesuatu, mereka dapat kelulusan dengan agak cepat. Pada perkara ini diambil serius oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau sendiri sekarang mempengurusikan supaya segala birokrasi ini dapat dikurangkan, dapat dipercepatkan sebarang permohonan terutama daripada pemain-pemain industri. Secara amnya ramai menganggap sekuriti makanan adalah mengenai kemampuan negara untuk mengeluarkan makanan, kapasiti stok penimbal atau keselamatan makanan sama ada selamat dimakan atau tidak. Sebenarnya sekuriti makanan adalah lebih luas. Ia merangkumi pelbagai aspek definisi sekuriti makanan, iaitu keadaan di mana semua orang mempunyai akses fizikal, sosial dan ekonomi kepada makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat. Selain itu, makanan tersebut mestilah memenuhi keperluan pemakanan seharian untuk membolehkan manusia menjalani gaya hidup yang aktif dan sehat. Di samping itu juga, Kementerian Kesihatan dan semua pihaklah kena kempen alternatif kepada beras kalau satu hari ini beras kurang. Rakyat Malaysia ni masih lagi makan nasi. Saya sebut selalulah ucapan kepada pegawai-pegawai. Saya berjalan dengan kawan-kawan selalunya. Saya contoh, saya naik kereta daripada Kuala Terengganu. Sampai dekat Rusila berhenti makan mi. Lepas makan mi berjalan lagi sampai Pakar. Ni Terengganu lah. Makan burger. Burger tebal lah. Lepas makan burger saya pergi ceramah. Lepas ceramah, kawan saya kata, Abang Mat, kita tak makan lagi. Tadi yang nasi burger tadi, yang mi burger tadi, itu bukan nasi. Akhirnya berhenti pula makan nasi selepas itu. Orang yang datang bekerja di sini, angka yang sebenar kita tak dapat tepat. Yang datang legal dan illegal, berjuta pekerja asing, hampir kesemuanya makan nasi. Jadi tidak ada alternatif lain buat masa ini. Barangkali kita nak perkenalkan syogam dan sebagainya,
Tapi buat masa ini masih lagi rakyat Malaysia secara umumnya makan nasi. Pagi, breakfast, tengah hari, malam. Cuma dia tukar kalau malam tu nasi kepada bubur nasi, kata Rosyamno tadi. Menurut Food and Agriculture Organization, 4 dimensi security makanan adalah ketersediaan makanan, accessibility makanan, keselamatan makanan dan pemakanan serta kestabilan dan kemampanan. 4 dimensi ini akan menjadi ukur kepada kementerian ini. Para hadirin sekalian, pada tahun 2022 KDNK negara adalah 1.5 trilion berbanding dengan 1.4 trilion pada tahun 2021. Sektor agro makanan mencatatkan sumbangan yang signifikan kepada keluaran negara, keluaran dalam negeri kasar Malaysia, iaitu 11.5%. Nilai ditambah agro makanan kepada KDNK pula adalah sebanyak 173.9 bilion, mencatatkan peningkatan berbanding 161.2 bilion. Yang secara ringkasnya, pertanian ini adalah satu sumber ekonomi yang besar. Ini yang perlu kita lihat secara umumnya. Di samping peningkatan sumbangan sektor agro makanan, kebergantungan terhadap import makanan juga semakin meningkat. Tadi saya sebut suasana di Malaysia dengan hujan, dengan tanah. Pelik kalau beras tak cukup. Kita ambil satu challenge itu. Saya ambil satu challenge ini. Berapa tahun nak jadi menteri kita tak tahu. Tengah duk berkhidmat, Allah Ta'ala mengambil nyawanya. Saudara-saudara di Ayub. Saya berazam dalam masa yang singkat ini, insya-Allah beras akan cukup di Malaysia. Sebab itulah hal sekincan kita wawarkan, dan sekarang ini juga kita pergi. Saya sendiri berdialog, jumpa dengan saintis daripada China, bagaimana mereka tanam padi dalam air masin. Mereka telah dibawa datang berbincang dengan Mardi, supaya tanah-tanah tepi laut yang kosong itu boleh ditanam padi. Padi air masin dengan teknologi yang telah ada, yang walaupun berasnya itu berwarna brown sedikit, tapi ia tetap sedap dimakan. Artinya kalau kita tumpu betul-betul, kita akan cukup beras untuk Malaysia, insya-Allah. Kita ada kemampuan itu. Begitu juga pelik, kita naiklah kereta di Lebuh Raya masuk kampung, kiri kanan rumput. Artinya tumbuhan berselerak di Malaysia. Tapi daging tak cukup. Kenapa jadi begitu? Jadi saya, pegawai-pegawai semua, rakyat kena fikir hal ini. Sepatutnya beras dan daging kita boleh cukup untuk Malaysia ini. Kenapa kita perlu import begitu banyak, lebih 80% daging ini masih lagi diimport. Sama ada diimport hidup atau diimport daging seperti daripada Australia, New Zealand, India dan sebagainya. Kita mesti berusaha ke arah itu. Mesti berazam. Kita anggaplah bahawa negara kita kena sanction. Macam mana nak buat? Kalau kita relax, tak apa, kita import. Pengimport-import daging ni, memanglah mereka jumpa kita, mereka sonok lah kita import selalu. Sebab mereka orang meniaga, dia nak keuntungan, tak boleh marah kepada mereka. Tapi kita sebagai yang duduk dalam kerajaan ini, mesti berusaha bahawa berapa tahun lagi, letaklah target beras kita self-sufficient, daging dan kambing kita boleh self-sufficient. Alhamdulillah, aquaculture sekarang sudah menuju kepada sasaran yang boleh melegakan kita. Di samping peningkatan sumbangan sektor agro makanan, pergantungan terhadap import makanan juga semakin meningkat. Memanglah disebut tadi oleh para ahli panel, saya tak ulang lagi hal itu. Cuma dari sekalian, macam kita kata grain corn, kena import lagi. Soya, kena import lagi. Bawang kalau tanam di Malaysia ni dia tak berapa menjadi lagi. Kalau ada satu hari teknologi yang lain, kita boleh. Benda-benda seperti itu yang perlu diimport, kita akan terus import. Yang penting, import berterusan, ekspor naklah meningkat. Kalau kita dapat seimbangkan antara ekspor dengan import, barulah kita dapat hal ekonomi itu agak stabil. Sekarang kita ekspor baru di kalangan lebih kurang 40 bilion. Tapi kita import
lebih daripada 70 bilion. Masih tidak seimbang. Banyak lagi bahan-bahan kita, makanan kita yang perlu diekspor. Bila saya pergi ke Hungary baru ini di Budapest, saya lalu dalam supermarket mereka, saya tengok barang Malaysia yang ada hanya satu bau, iaitu orang panggil agak-agak atau belda, yang dalam bungkusan plastik itu. Lain-lain semua daripada Thailand. Thailand ini mereka amat aktif dalam mengekspor barang mereka, termasuk miang kam. Miang kam ni macam kita makan sirih, daun kadok, bubuh pinang sikit dalam tu, manisan sikit, cili api, udang, halia, dia bungkus dalam daun tu, makan. Di London pun kita boleh dapat miang kam. Artinya mereka aktif dalam hal ekspor mereka. Sebab itu KSU, TKSU daripada Kementerian Pertanian, supaya mereka ini lebih lagi berusaha tuntut kepada KSN supaya pegawai-pegawai kita dapat ditambah di peringkat luar negara, khasnya di Rom, Itali dan juga di beberapa negara yang lain, supaya kita dapat mengekspor bahan agro kita, bahan pertanian kita ke luar negara lebih aktif pada masa akan datang. Sumber import diperlukan kerana terdapat komoditi makanan yang tidak dapat dihasilkan secara domestik, antaranya disebabkan oleh faktor kesesuaian iklim, tidak ekonomik dan sebagainya. KPKM dengan kerjasama pelbagai kementerian dan agensi telah membangunkan plan tindakan dasar sekuriti makanan negara 2021 hingga 2025 bagi tempoh jangka pendek dan panjang. Plan ini menterjemah inspirasi kerajaan secara khusus untuk memperkukuh sekuriti makanan negara supaya lebih berdaya tahan dan mampan. Saranan dan pandangan pelbagai pihak berkepentingan meliputi kementerian, agensi, ahli akademik, sektor swasta dan badan bukan kerajaan telah diambil kira dalam merangka plan tindakan dasar sekuriti makanan negara yang merangkumi 15 strategi dan 96 inisiatif yang berpayung di bawah 5 trust strategik. Memanglah hadirin sekalian, kita tadi yang berpengalaman dalam hal ternak lembu. Ternak lembu ni kena pengalaman, kau tak pengalaman, yang mana nak ternak lembu nak didahulukan? Beli banglo dulu kah? Nak beli anak lembu dulu? Kalau saya tadi peserta, saya akan tanya lah yang itu. Saranan dan pandangan pelbagai pihak berkepentingan meliputi kementerian, agensi akademik amat diperlukan. Selain itu, Dasar Agro Makanan Negara telah menggariskan 5 trust strategik yang kita sedang melaksanakan sekarang ini dengan diperbaiki jikalau ada benda-benda baru ataupun ejen-ejen baru yang mendatang kepada kita. Saya yakin plan tindakan dasar sekuriti makanan negara serta dasar agro makanan negara sedang dilaksanakan ini dapat memperkukuh sistem makanan negara supaya lebih berdaya tahan dan mampan. Para hadirin yang dihormati sekalian, teks ucapan ini panjang, saya ringkaskan kerana dah tengah hari dah. Bagi menjayakan agenda keterjamanan makanan negara selaras dengan pelan tindakan dasar sekuriti makanan negara dan dasar agro makanan negara, saya telah menggariskan 5 fokus. Juga disebutkan oleh tadi Datuk Bat yang saya tidak perlu ulang kerana telah disebut oleh Datuk Bat. Memperluaskan peternakan lembu secara feedlot. Saya memang kita nak bantu orang, bantu para petani untuk menjayakan program mereka. Tapi bila datang yang pertama sekali, bila jumpa saya, yang pertama dia nak minta grant. Saya ada igawan malam bila hal grant ini. Bila saya teringat kepada feedlot di Negeri Sembilan. Sebab itu dalam lawatan-lawatan saya lebih gemar Agro Bank dan pihak kementerian lihat orang yang telah berusaha tapi tak cukup modal untuk membesarkan usaha mereka. Misalnya kalau di Bacok dia menternak lembu 10 ekor, lembu sado. Kenapa kamu tak ternak 100? Dia kata dia tak cukup modal. Di sini saya minta Agro Bank masuk campur supaya dia dapat menternak 100 ekor. Saya tanya peternak kambing, kenapa kamu pelihara 50 ekor? Kamu tak boleh buat kerja lain dah.
Saya tanya peternak kambing berapa ekor untuk dia sepenuh masa untuk menjaga kambing itu tak perlu kerja lain lagi. Hanya peternak kambing. Dia kata sekurang-kurang 200 ekor. Artinya mereka yang telah memulakan inilah yang kita cuba bantu. Tapi yang datang dengan hebat, dengan ketas kerjanya, kita faham, kita pandang, kita tengok. Tapi dia memohon geran lebih awal terlebih dahulu. Saya tak apalah kalau bincang, kalau kita lihat elok, kita akan usahakan. Tapi kita ada nightmare dalam kepala saya. Geran ini untuk Bumi Putra sejak merdeka hingga sekarang sudah berapa bilion kita curahkan untuk geran di semua kementerian. Tapi adakah ia berjaya? Daripada situ, inovasi kita, cara kita mesti kita berubah. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Profesor tadi. Jangan 60-an, 70-an punya cara kita bawa lagi untuk tahun 2000 ke atas ini. Kita mesti buat perubahan ini. Kita membantu mereka yang ingin terlibat dalam bidang itu. Bukan kita tengok cara dia datang membawa kertas kerja itu, kita nampak ini industri pelancongan sesuai lah ni. Misalnya saya nampak lah, kalau nak belah kambing, nak bau kambing hari-hari, barangkali tak sesuai. Tapi yang mau terlibat ini kita akan membantu. Jaminan jagung biji yang anda sebut tadi. Yang keempat, mempertingkatkan penglibatan belia. Saya tengok yang belah lembu sado di Kelantan baru ni, semua bawah umur 40. Muda-muda belakang. Cuma orang rasa pelik bila saya naik atas belakang lembu itu. Yang kelima, ia memperkasakan institut latihan pertanian dalam melahirkan graduan yang berkualiti tinggi dalam bidang teknologi pertanian, penyelidikan dan pembangunan. R&D, ini cukup penting. Saya selalu ulang sebut kepada pegawai-pegawai MARDI dan pihak kementerian kena tambah perbelanjaan yang tinggi untuk R&D ini. Sama ada di semua jabatan dan khasnya kepada MARDI supaya mereka dapat bersama berkongsi maklumat terutama dengan teknologi moden yang ada di negara lain sekarang ini. Saya melawat baru ini dengan Datuk Bat ke Rusia. 5 hari kami berada di Republik Tatarstan. Majoriti yang orang Islam, majoriti di situ. Terkejut kita. Tak pernah kita dengar di telinga, tak pernah tengok di mata. Kemajuan di Republik Tatarstan yang boleh buat Kazan Forum. 2 tahun sekali mereka buat Kazan Forum. Bahkan tiap-tiap tahun. Negara yang kaya pertanian. Dan daripada ketua menteri dan menteri-menterinya kebanyakannya graduate daripada Universiti Pertanian. Dan Universiti Pertanian mereka sudah berumur 100 tahun. Mereka pertahankan dan membuat kajian berbagai-bagai untuk kemajuan di Republik Tatarstan dan seluruh Rusia. Saya meletakkan 70% orang Islam di Republik Tatarstan dalam Rusia di antara umat Islam yang termaju dalam dunia. Kita tak tahu kan? Sebab kita ni bila-bila pun di sebelah Commonwealth. Kita jarang pergi ke sebelah timur sana melihat kemajuan mereka. Tanyalah susu dia berapa liter hari ini, tanyalah apa pun, semuanya ada dalam data. Di mana? Di Tatarstan yang buat Kazan Forum. Iaitu Kazan Forum ini, Rusia nak gunakan forum itu untuk membawa pasarannya, terutama ke negara-negara orang Islam di seluruh dunia. Usaha sama ini boleh dilaksanakan menerusi kerjasama strategik serta jalinan sinergi secara bilateral dan multilateral dengan negara-negara luar serta platform G2G perlu dipertingkatkan. Antara B2B juga, bisnes dengan bisnes dan government dengan government perlu dipertingkatkan. Saya juga telah mengadakan beberapa siri lawatan kerja persekutuan Rusia selaras dengan International Economic Forum, Russia Islamic World, Kazan Forum 2023. Kazan Forum adalah merupakan platform bagi memperkukuhkan kerjasama antara Rusia dengan negara-negara Islam di bawah OIC dalam pelbagai bidang ekonomi termasuk pertanian dan agro makanan. Saya juga berkesempatan berjumpa dengan Menteri Pertanian Rusia, Mr. Patrushev, di pejabat beliau di Moskow bagi membincangkan kerjasama antara Malaysia dengan Rusia. Kita bukan nak lihat teknologi dan
barangkali teknologi mereka lebih murah dan dapat kita implementkan di Malaysia. Di samping itu, lawatan kerja ke Rom baru-baru ini, Food and Agriculture Organization ini, paling banyak dibincang ialah masalah air. Kita tahu peperangan tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an di antaranya merebut minyak. Sama ada diwujudkan pemerintah sendiri atau proksi untuk mereka mudah dapatkan minyak. Akan datang mungkin peperangan akan berlaku merebut sumber air. Sebab itulah pihak United Nations telah memulakan perbincangan ini secara serius supaya hal air ini tidak tercetus peperangan pada masa yang akan datang. Begitulah kita melihat kemajuan di negara-negara lain, perbincangan dan sebagainya, tapi perlu diimplementkan di Malaysia. Kita kena ubah sikap. Daripada Perdana Menteri yang kita lihat hari-hari tanya supaya rakyat diangkat martabat, menteri-menterinya juga diarah begitu, pegawai-pegawai dan rakyat mesti ubah sikap. Sebab saya tanya orang buat bendang kadang tu, kamu kerja apa? Aku tak ada kerja, hanya buat bendang saja. Kita tanya orang sekincan, kamu buat kerja apa? Saya buat bendang. So kita mau pada makan datang, bila infrastruktur dah cukup di mada, kadar dan sebagainya, bila kita tanya petani itu, kamu kerja apa? Aku buat bendang, aku tanam padi. Bukan lagi kerja sambilan. Inilah dia hadirin sekalian harapan, dan saya amat-amat terima kasih kerana perbincangan hal food security ini dibawa di peringkat intan, central government, dan kita akan lahirkan polisi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Tahniah dan terima kasih kepada pengarah dan semua kaki tangan intan yang berani dan sanggup menganjurkan program yang begini besar, dihadiri oleh semua mereka daripada kementerian, pemain industri dan juga mereka yang terlibat secara direct hal agro makanan ini. Terima kasih kepada semua dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Dimohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk terus berada di atas pentas bagi sesi penyampaian cenderamata. Majlis turut menjemput Yang Berbahagia Datuk Dr. Alauddin bin Sidal untuk bersama-sama Yang Berhormat Datuk Seri di atas pentas.